Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Okey, hari ini kita live lagi lepas beberapa minggu, dah 2 minggu kita tak live. So Hiatus. bersama kita lagi Nadir dan saya Rizal. Hari ini mungkin kita akan bincangkan berkenaan dengan ASEAN Enabling Master Plan. So kalau nak bincang berkenaan apa kaitan ASEAN Enabling Master Plan ni dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya, rasanya Nadir orang yang tepat dan sesuai. Sebab apa? Nanti Nadir explain sebab apa dia orang yang tepat untuk explain perkara ni. Bulan lepas kan, masa apa ada sambutan hari OKU, Betul. sembena sambutan hari OKU, MF Malaysian Federation MCD, Malaysian MCD, Malaysia Confederation of Confederation the of the Disabled, MCD. MCD ada buat satu forum atau seminar something like that berkenaan ASEAN Enabling Master Plan. So mungkin extension daripada perkara itulah, mungkin kita nak pergi lebih secara umum dan apa perkara-perkara yang menarik sebab ASEAN Enabling Master Plan ni panjang dia punya dokumen. Dan kenapa perkara itu penting untuk pergerakan OKU secara umumnya lah, lebih-lebih lagi di ASEAN, kenapa dia panggil ASEAN. So Nadia mungkin boleh teruskan berkenaan dengan orang kata sejarah ASEAN Enabling Master Plan tu apa? Right, terima kasih Abang Rizal. Ini satu peluang yang sangat baik. Kita berterima kasih jugalah kepada pihak MASA dan Abang Rizal kerana sudi nak mempromosikan tentang ASEAN Enabling Master Plan 2025. Ataupun kalau bahasa Melayunya, terjemahannya adalah Pelan Induk Pengupayaan ASEAN 2025. Kalau ikutkan nama tajuk panjang dia panjang, ASEAN Enabling Master Plan 2025 : Mainstreaming the Rights of Persons with Disabilities. Terjemahannya Pelan Induk Pengupayaan ASEAN 2025 : mengarus perdanakan hak asasi orang kurang upaya. Jadi Abang Rizal tadi tanya pasal sejarah. Okey, kalau kita nak belajar sejarah, pembangunan apa kerja-kerja ataupun usaha-usaha nak menulis, nak mendraftkan Pelan Induk ni dah bermula sejak awal. Jauh lebih awal daripada 2015-2016 ya. Malah bibit-bibit tu pun sudah ada awal lagi. Cuma kalau kita lihat pada secara rasminya, Pelan Induk ni telah diterima pakai pada November 2018 sewaktu sidang kemuncak ASEAN yang ke-33. Di waktu tu ketua dia punya tuan rumahnya adalah Singapura lah. Singapura merupakan tuan rumah ASEAN pada waktu itu. Jadi 2018 diterima pakai oleh negara-negara anggota ASEAN dan dilancarkan secara rasmi pada 3 Disember lah bersempena hari antarabangsa, sambutan hari antarabangsa orang kurang upaya. Jadi pihak yang mengemudi kerja-kerja pembangunan Pelan Induk ni, draft Pelan Induk ni adalah ASEAN Intergovernmental Commission for Human Rights, ya, AICHR. Waktu itu diketuai oleh Dr. Sri Nantasut, wakil daripada Thailand. Dr. Sri adalah antara orang yang penting dan kawan-kawan dia bersama-sama juga dengan aktivis-aktivis kurang upaya daripada negara-negara ASEAN. Jadi daripada 2014, 2015, 2016 pada waktu itu sudah ada draft awal, tetapi bila kita kena faham, bila kita buat nak wujudkan satu deklarasi ataupun pelan strategik yang bersifat serantau, dia perlu disetujui oleh semua negara anggota. Kalau dalam kes ASEAN ni, yang menariknya, ASEAN ni adalah badan yang memang sangat-sangat mementingkan persetujuan bulat suara. Kalau seorang tak setuju, tak jadi. Dia kena 10 anggota ASEAN tu kena setuju dengan kandungan dia, dengan perkataan dia, terminologi yang digunakan, ayat tu betul tak betul. 10 negara anggota setuju, baru jadi. Jadi sebab itu dia ambil proses yang sangat panjang, yang sangat mencabar. Saya tak boleh kata
secara peribadilah, sebab saya pun orang yang bukanlah secara langsung terlibat di peringkat ASEAN. Di peringkat Malaysia ada beberapa kali terlibat, tetapi bukan di peringkat ASEAN. Adalah sekali dua dapat jadi observer, tapi itu pun bukan direct participation lah. Baik, jadi AICHR diketuai oleh Dr. Siri dan rakan-rakannya bersama-sama dengan aktivis-aktivis korang upaya daripada negara ASEAN, khususnya macam ASEAN Disability Forum, agenda. Ini adalah antara entiti-entiti di peringkat ASEAN yang bertungkus lumus untuk membantu dalam kerja-kerja ni lah. Jadi dia proses dia ambil masa panjang dan dia buat dialog tau. Dia ada beberapa kali meeting. Tak silap saya ada 8 kali meeting mesyuarat yang diadakan di peringkat ASEAN untuk bincangkan, untuk kemukakan, bincang, lepas tu bawa diperbetul, lepas tu nak kemaskini semula. 8 kali mesyuarat. November 2018 diterima pakai oleh negara-negara anggota ASEAN lah. So itu sedikit sejarah ASEAN, sejarah daripada 2013 sampai 2018 dia punya tu. Dia pada 2013, 14, 15 dan 16 dia macam bibit-bibit awal lah yang betul-betul nampak ada meeting tu start 2016 dan ke atas. Sebab dia bukan terus jadi tau. Dia berbual dulu, lepas tu bila dah ada orang yang sokong, ada yang setuju, lepas tu barulah dia bawa kepada pihak-pihak yang lebih besar, yang tertentu lah. AICHR pun dia ada AICHR Human Rights Dialogue. So dialog hak asasi manusia anjuran AICHR yang tiap-tiap tahun ni dia dilakukan. Itu pun salah satu platform yang digunakan untuk promote, untuk kita seru dengan negara-negara anggota ASEAN untuk ambil terima pakai lah Pelan Induk ni. Okay. So kita, kalau saya pergi ke laman web dia kan, kalau kita pergi ke laman web ASEAN Enabling Master Plan di website ASEAN sini lah. Dia ada ASEAN bahagian satu landing page berkenaan ASEAN Enabling Master Plan ni. Betul. So dekat site tu dia ada banyak terjemahan. So terjemahan Indonesia, terjemahan Melayu, terjemahan Burma, Burmese version, Tagalog, Khmer version, Lao version, Thai version, Vietnamese version. Betul. Apa kaitan Nadir dengan Bersih Bahasa Melayu? Kaitan saya tak adalah sangat. Dia bila sebelum ASEAN Enabling Master Plan tu diterima pakai di sidang kemuncak ASEAN, waktu tu AICHR kita telah bersiap sedia untuk menyediakan terjemahan dalam semua bahasa di setiap negara anggota ASEAN. Sebab tu Abang Rizal sebut tadi, ada yang bahasa Indonesia, bahasa Thailand, bahasa Tagalog, bahasa Laos version, Thai version, termasuklah Malaysia. Jadi kita dah, sebelum kita nak lancarkan tu pada 3 Disember 2018, kita dah ada beberapa pihak bekerjasama untuk menterjemahkan Pelan Induk Pengupayaan ASEAN 2025 ke dalam bahasa negara anggota ASEAN lah. Jadi di Malaysia, pada waktu itu Majlis Kebangsaan bagi Orang Buta Malaysia NCBM diketuai oleh Tuan Wong Yun Lung. Mereka ada dapat grant dan juga bekerjasama dengan pihak-pihak ASEAN lah. Jadi salah satu aktivitinya adalah menterjemahkan Pelan Induk Pengupayaan ASEAN 2025. Jadi kita ambil masanya agak singkat juga sebenarnya, dalam 2-3 bulan macam tu. Kita terjemahkan, ada individu lain yang diupah, yang dibayar untuk menterjemahkan, tetapi saya dan ada beberapa rakan lain seperti Tuan Wong Yun Lung, Cik Alfa Duraini Erman Effendi, dan ada beberapa orang lain, kita sama-sama menyimak dari segi kandungannya lah, dari segi ayatnya betul tak betul, istilahnya tepat tak tepat, mungkin ada serta benda kita tak boleh nak terjemah secara literal, barangkali dia kena terjemahan kontekstual kan. Pelibatan saya dalam penterjemahan itu sajalah. Saya sekadar orang yang antara orang yang membantu dari segi suntingan tu je lah. Saya bukan penterjemahnya, tapi alhamdulillah kita dapat
bila dah diterjemah tu, bila NCBM dah terjemahkan draftnya tu, ada draftnya, kita tak boleh senang-senang kata kita terima pakai benda tu sebab kita kena dapatkan persetujuan juga daripada kerajaan Malaysia. Alhamdulillah pihak JPOKU, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat pun ada membantu dan diorang dapat terima pakai terjemahan rasmi ni lah. So ini terjemahan rasmi lah. Okay. Okay. So dia punya terlibat dalam penterjemahan lah secara rasmi. Dokumen ni dalam 27 muka surat. So orang kata kalau orang yang terlibat dalam penterjemahan ni dia kena go through word by word lah. Word by word, konteks perenggan apa yang dah bahasa Inggeris dan apa yang sepatutnya berada dalam bahasa Melayu kan. So diterjemahkan dalam bahasa Melayu. So orang kata dah baca cover to cover lah. Cover to cover. Tak ada lah. Dan cover to cover untuk berkenaan ASEAN Enabling Master Plan kan. Pelan Induk Pengupayaan. Pelan Induk Pengupayaan ASEAN 2025. Mengarus perdanakan hak asasi orang kurang upaya. Okey. Kita panggil nama dia Pelan Induk Pengupayaan. Ada apa-apa signifikan ke dia menggunakan term Pelan Induk Pengupayaan? Baik. Dia ada dua segi. Yang pertamanya kita kena tengok dari segi the political dari segi konteks politik dan juga dari segi konteks ideologinya. Kalau dari segi konteks politik macam mana yang saya kata tadi, 2018 tuan rumah ASEAN adalah Singapura. Saya rasa kawan-kawan kita barangkali mungkin ada yang terdengar, mungkin dah ada yang tahu pun, Singapura memang sudah ada enabling master plan mereka. Okay. Memang mereka ada pelan induk pengupayaan versi Singapura di peringkat nasional, di peringkat negara mereka untuk isu-isu berkaitan OKU lah. Tak silap saya pada waktu itu sebenarnya mereka sedang mengusahakan the third enabling master plan for Singapore yang sudah kali ketiga kalau saya tak silap lah, barangkali nanti saya kena semak balik, tuan-tuan puan-puan boleh tolong semakkan juga. Tapi waktu itu memang saya memang dah kali ketiga. Jadi bila Singapura dia tuan rumah, dia macam ada pengaruh sikit lah. Dia nak cuba bawakan juga message dia tu, enabling tu, pengupayaan tu jadi sebahagian daripada tajuk ataupun tajuk rasmi dokumen ni lah. Itu dari segi politiknya lah kalau kita nak lihat dari segi konteks politik. Tapi dari konteks ideologinya adalah kita faham bila kita nak cerita tentang dalam kita membicarakan soal mewujudkan masyarakat inklusif untuk orang kurang upaya, salah satu strategi yang digunakan adalah strategi laluan berkembar, twin track approach. Twin track approach itu merujuk kepada pemerkasaan dan pengupayaan, empowerment dan enablement. Sesengah orang dia sebut perkataan, dia guna istilah strategi arus perdana ataupun strategi spesifik. Arus perdana tu merujuk pada pengupayaan, spesifik tu merujuk pada pemerkasaan. Tapi tak kisahlah, itu sekadar istilah saja. Tapi kita lihat pada pengupayaan kalau kita faham, kita nak mewujudkan, kita nak ubah persekitaran sosial, ekonomi dan politik itu, teknologi dan juga persekitaran fizikal itu supaya boleh membolehkan OKU itu hidup secara bermakna dan secara aktif lah, secara sepenuhnya, boleh terlibat secara sepenuhnya dalam masyarakat. Dia bukan fokus pada OKU, dia fokus pada persekitaran di sekeliling OKU itu. Sistem kerajaan, dasar, undang-undang, pasaran buruh, dari segi teknologi, dari segi import ekspor, bandar pintar, pengangkutan, penjagaan kesihatan dan sebagainya. Dia bukan fokus pada OKU, dia fokus pada sistem di sekeliling OKU, sistem dan masyarakat sekeliling itu. Sebab itulah dia orang guna perkataan pengupayaan tu tadi. So masuk dalam bahasa Inggeris pun ada membawa ideologi yang sama? Yes, ideologi yang sama. Jadi kalau tuan-tuan perempuan, kalau kawan-kawan lihat, dalam pelan induk pengupayaan ASEAN 2025, program-program sasaran ataupun program-program tindakan dikelompokkan mengikut 3 komuniti ASEAN.
Okay, kalau kita nak bercerita tentang ASEAN sebenarnya dalam proses untuk mewujudkan komuniti ASEAN. So dia punya tunjangnya ada tiga lah, politik dan keselamatan, ekonomi dan juga sosio budaya. Jadi dalam Pelan Induk Pengupayaan ASEAN ada 76 program tindakan, dan 76 program tindakan ini dikelompokkan mengikut tiga tunjang tadilah, tunjang politik keselamatan, tunjang ekonomi, tunjang sosio budaya. Jadi kalau kita lihat, saya tidak ada nombor peratus yang spesifik lah, tapi kalau kita boleh lihat, ada boleh kata hampir lebih pada separuh program-program tindakan yang disenaraikan tu bersifat enabling, bersifat pengupayaan. Dia cerita pasal ekosistem, cerita pasal dasar, cerita pasal undang-undang, cerita pasal institusi, cerita pasal perancangan strategik, cerita pasal pendanaan. Jadi memang nampaklah, kita boleh nampak ada memang bukan sekadar tajuk je. Tajuk itu juga diterjemahkan dalam program-program tindakan yang disenaraikan dalam Pelan Induk tersebutlah. Okey. So kat sini dia lebih menekankan berkenaan dengan sistem, support sistem. Yes. Sistem. Dia bukan bagaimana tentang empowerment. Adakah dia akan perkara itu tak ditekankan? Oh, tidak. Still tidak diketepikan. Elemen-elemen pemerkasaan tetap ada. Sebab kita kena dasar ataupun kerangka Pelan Induk Pengupayaan ASEAN 2025 ini, dia bersandarkan kepada pelbagai strategi, pelan dan juga deklarasi yang sedia ada sebelum 2018 lagi. Okay, antaranya apa? Antaranya deklarasi Bali 2011, Bali Declaration on the rules of tentang peranan orang kurang upaya dalam komuniti ASEAN. Rentetan daripada deklarasi Bali 2011 berhubung peranan orang kurang upaya dalam komuniti ASEAN, mereka telah mengemukakan diorang telah membawa pada macam hasilnya adalah ASEAN Decade for Persons with Disabilities, dekad ASEAN untuk orang kurang upaya 2011-2020. Cuma rasanya Abang Rizal pun mungkin tak pernah dengar pasal benda ni. Saya sendiri pun jarang sangat orang sebut tentang ASEAN Decade, ASEAN Decade for Persons with Disabilities 2011-2020. Jadi dia macam pelan ini dia macam mobilisasi ni macam dia macam mati gitu tau. Dia macam gajah putih. Sebab itulah antara dia menjadi antara faktor kenapa kita wujudkan ASEAN Enabling Master Plan ni, sebab kita nak mengembalikan komitmen ASEAN dalam usaha keterangkuman orang kurang upaya lah. Pada masa yang sama, ASEAN Enabling Master Plan ni juga dia bersandar kepada CRPD, Insurance Strategy, dan juga deklarasi-deklarasi lainnya yang ada di peringkat ASEAN, termasuklah ASEAN Human Rights Declaration 2012. Dalam yang menariknya, deklarasi hak asasi ASEAN disebut secara spesifik hak asasi orang kurang upaya itu juga termasuk sebahagian daripada hak asasi manusia sejagat. Itu yang menariknya. Jadi berbalik pasal isu pemerkasaan tidak diketepikan, masih ada. Macam saya kata tadi, walaupun boleh kata lebih pada separuh daripada program-program tindakan yang disenaraikan dalam Pelan Induk Pengupayaan tu cerita tentang sistem, cerita tentang dasar, cerita tentang institusi, tapi ada juga sentuh tentang pemerkasaan OKU dari segi pengetahuan kewangan, dari segi peluang-peluang keusahawanan, peluang-peluang pekerjaan, pembinaan kapasiti dan sebagainya lah. Masih ada. Okey. Satu perkara. Macam Nadir sebut tadi kan, ada CRPD, ada Insurance Strategy, ada even kat Malaysia ada plan plan tindakan OKU. Okey, secara umumnya dokumen ni penting. Kenapa penting bagi orang kata penggerak-penggerak OKU di Malaysia? Baik. Kenapa penting? Dokumen lain pun ada, CRPD apa. Dan apa saya faham.
Untuk kita tahu penggerak ke, untuk kita tahu, untuk kita faham dokumen ni, dan untuk kita bawa dia punya idea-idea yang diketengahkan dalam dokumen ni. Apa penting dia? Ya. Baik. Itu soalan yang sangat menarik. Saya walaupun bunyinya sebelum ni macam seolah-olah macam saya puji penuh pelan induk ni, tapi saya pun ada kritikan-kritikan saya yang tersendiri berhubung dengan pelan induk pengupayahan ni. Tapi itu cerita lain lah. Okey. Saya sangat faham dan saya juga sedar tentang kekeliruan yang barangkali timbul dalam kalangan masyarakat, khususnya aktivis-aktivis kita di Malaysia, sebab kita Malaysia ni boleh kata unik lah, sebab kita ni anggota Asia Pacific, kita juga sebahagian pada Escape, dan kita juga sebahagian pada ASEAN. So kita ada dua kita macam berpaksikan kepada dua rantau yang berbeza lah, dua entiti yang berbeza. Tapi adakah jauh beza sangat antara Incheon dengan SNM Master Plan? Bagi saya tidak. Kalau kita lihat Incheon Strategy, dia dibina untuk semua negara-negara Asia Pasifik. Ya. Jadi kalau kita lihat dia punya provision tu boleh kata agak umum juga dan agak asas. Kita masih lagi bercerita, kalau kita lihat Incheon Strategy, masih lagi bercerita tentang early intervention. Sebab kita tahu memang ada antara negara-negara di Asia dan Pasifik, jurang pembangunan dan jurang accessibility itu masih terlalu jelas lagi. Tapi isu-isu yang dibawakan walaupun asas ada kait dengan pelan induk pengupayahan ASEAN 2025. Cuma ASEAN ini dia pelan induk ni dia kelompokkan program-program tindakannya mengikut tunjang dia yang tersendiri lah, macam saya kata tadi, tunjang politik keselamatan, tunjang ekonomi, tunjang sosial budaya. Kita dah ada 3 tunjang ni. Dan kalau kita buat analisis perbandingan antara program tindakan strategi Incheon dan program tindakan di bawah pelan induk pengupayahan ASEAN 2025, kita nampak ada kaitan tu. Cuma program-program tindakan di bawah pelan induk pengupayahan ASEAN dia macam lebih spesifik. Dia macam lebih banyak lah. Lebih banyak dan lebih tertumpu pada isu-isu yang tertentu. Contoh macam Incheon Strategy tak ada sebut sangat pasal climate change. Saya enabling ada. Incheon Strategy tak sebut pasal smart city, walaupun ada isu pasal access to physical environment, tapi tak sebut pasal smart city ni. Saya enabling ada. So kita ada kaitan, cuma mungkin dalam setengah perkara dia pelan induk pengupayahan ASEAN lebih spesifik dalam isu-isu yang tertentu lah. Jadi kenapa kita perlu tahu? Satu, sebab ini adalah dokumen sokongan kita sebagai aktivis dan juga sebagai komuniti OKU untuk kita perjuangkan hak kita. Kalau kita jumpa kerajaan kenapa tak buat ni? Sebab dalam Incheon Strategy dia sebut ni, dalam ASEAN Enabling dia sebut ni, dalam CRPD dia sebut ni. So itu jadi dokumen sokongan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berpendapat bahawa kenapa kita kena tahu pasal ASEAN Enabling Plan? Sebab ada banyak isu tempatan. Dia bila kita pelan induk pengupayaan ASEAN ni menggalakkan kita untuk membumikan program-program tindakan tu. Maksud saya macam kalau walaupun kita tengok pelan induk pengupayaan ASEAN tu bunyi macam berbelit-belit ayat dia, tapi sebenarnya itu adalah satu peluang untuk kita nak operationalize. Kita nak membumikan program tindakan tu dalam konteks negara kita. Ini yang penting. Membumikan tu apa? Maksudnya macam kita sesuaikan, kita adakan satu projek ataupun satu program berdasarkan keperluan komuniti kita. So dia mengikut konteks tempatan lah. Walaupun contoh kita ambil lah contoh climate change, perubahan iklim. So mungkin konteks kita tak sama macam orang di Indonesia, tak sama seperti mereka di Filipina. Tapi isunya tetap ada.
Cuma kita kena sesuaikan sebab kita isu geografi kita berbeza, faktor geografi kita berbeza, faktor budaya manusia ni berbeza, faktor infrastruktur ekonomi ni berbeza. Jadi itu maksud saya kita membumikan program tindakan tu, ada peluangnya di situ. Okay. Satu benda yang penting yang kita kena lihat, yang kita kena ingat adalah walaupun mungkin ada mungkin akan ada faktor-faktor tertentu yang menghalang kita untuk mencapai sepenuhnya pelan induk pengupayan ASEAN, tapi tak bermakna kita hanya perlu buat yang ni saja. Kita sebenarnya negara-negara ASEAN digalakkan untuk buat lebih daripada 76 program tindakan kalau dia boleh buatlah. Okay. Dia kalau perkataan yang lain dia ada berkenaan dengan mengarus perdanakan. Saya suka benda orang kata untuk kita scrutinize the term yang digunakan, sebab term yang digunakan signify, memberi maksud tentang ada satu perkara yang orang kata yang perlu dirungkai. Ada maksud mendalam kenapa terma itu dipilih untuk mengarus perdanakan. Apa itu mengarus perdanakan OKU? Baik. Mungkin dalam asasi orang kurang upaya. Okey, kalau dalam kalangan kawan-kawan kita lah bang, kita mungkin dah tahu kita OKU tu ada hak asasi. OKU tu juga manusia ada hak asasi seperti orang lain. Tetapi realitinya isu OKU dan kaitannya dengan hak asasi manusia sejagat masih sangat jarang dibincangkan sama ada di Malaysia maupun di dalam rantau Asia Tenggara. Sebab kita kena ingat budaya kita, budaya orang timur ni dia tak banyak cerita pasal hak. Dia ada elemen-elemen lain, tapi bukan sangat pasal hak. Isu pasal hak ni baru sahaja muncul mungkin dalam 1-2 dekad yang lepas. Itu pun sangat perlahan berjalan. Kita boleh lihatlah contohnya yang kita boleh lihat contoh yang lebih dekat Malaysia sendirilah kan. Masih ada banyak perbincangan tentang isu hak asasi manusia. Ada rakyat masih yang faham, ada yang tak faham. Ya, kita masih belajar. Jadi OKU dan hak asasi mereka adalah satu isu yang sangat-sangat terpencil. Bila sangat-sangat terpencil, orang tak tahu. Jadi inilah sebabnya kita ASEAN, aktivis AICHA dan juga bersama-sama dengan aktivis-aktivis kurang upaya di negara-negara ASEAN bekerjasama, berusaha untuk kemukakan pelan induk ni supaya kita nak pastikan semua negara anggota daripada peringkat pembuat dasar, pelaksana dasar dan juga masyarakat, lapisan masyarakatnya, mereka sedar bahawa OKU itu ada hak. Jadi kalau macam saya kata tadi, antara sandaran pelan induk pengupayan ASEAN 2025 adalah CRPD. So kalau kita tahu CRPD itu adalah Convention Hak Asasi Orang Kurang Upaya di peringkat pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. So kita nak ketengahkan hak itu. So sebab itu diorang gunakan perkataan mengarus perdanakan, sebab kita nak orang tahu OKU itu ada hak dan this is the way that you need to do, these are the actions that you need to do. Ini adalah tindakan-tindakan yang you perlu ambil untuk penuhi hak komuniti kurang upaya di negara anda masing-masing lah. Sebab itu digunakan perkataan mengarus perdanakan. Okay. So realitinya memang ada negara yang masih cerita pasal kebajikan. Even kita di Malaysia pun kalau kita lihat secara kritis pun masih ada contradiction macam pertembungan ideologi dari segi praktis dan juga amalan seharian kan. So itu kenapa kita nak harus perdanakan hak asasi gitu. Okay. Clear. Perlu diarus perdanakan dan macam perkara ni, dokumen ni pun di-acknowledge oleh setiap ahli negara ASEAN. Orang kata even peringkat orang kata bila ASEAN kita belajar berkenaan dengan ASEAN meeting ke apa semua, perkara ni berkenaan isu hak asasi OKU pun disentuh dan diambil cakna dan diketengahkan. Dan cuma lagi orang kata kita nak bawa kembali kepada negara dan nak mengarus perdanakan hak itu di dalam negara masing-masing. Betul. Okay, sekarang kita pergi kepada ni pula. Dia punya
Nadia sebut 3 perkara tadi. Apa dia punya, kita go secara umum dan kita pergi secara spesifik. Apa dia punya poin-poin dalam ASEAN Enabling Master Plan ni? Baik, macam saya sebutkan tadi ada 3 tunjang. Program-program, ada 76 program tindakan semuanya, tapi 76 program tindakan ini dikelompokkan mengikut 3 tunjang komuniti ASEAN, ya. Komuniti politik keselamatan ASEAN, komuniti ekonomi ASEAN dan juga komuniti sosio budaya ASEAN, ya. Jadi politik keselamatan. So bunyinya macam senang tapi sebenarnya tidak. Politik keselamatan ni dia merujuk pasal politik termasuklah dari segi sistem pilihan raya, sistem demokrasi, sistem sistem parlimen, sistem judiciary, dari segi refugee, ya, and asylum seekers, ya. Isu tentang transnational crime, ya, jenayah transnasional, ya. Dan juga itu dari segi politik. Dari keselamatan termasuklah dari segi bencana, pengurusan bencana, dari segi yang saya sebut tadi tentang jenayah transnasional, ya. Dan juga satu lagi aspek yang kita boleh lihat dalam di bawah komuniti politik keselamatan ASEAN adalah tentang fungsi ASEAN itu sendiri. Fungsi ASEAN sekretariat itu, sebab ASEAN dia ada sekretariat dia dan dia ada sektoral, ada badan-badan sektoral dia. Setiap komuniti ni ada badan sektoralnya tertentu yang uruskan. So sebenarnya ASEAN ni agak kompleks juga dari segi institusinya. So itu antara bendanya, poin-poinnya dari segi politik, keselamatan dan juga peranan ASEAN, ya. Kalau kita nak lihat secara spesifik pasal sistem politik dan demokrasi, antara poin-poin yang kita boleh lihat contohnya macam dari segi kerjasama dengan kalau boleh saya baca, ini saya share, kalau boleh saya baca. Silakan. Satu, rangka tindakan komuniti keselamatan politik ASEAN. Ini dalam bahasa Melayu lah. Rangka tindakan komuniti keselamatan politik ASEAN. Okey. Secara sekali imbas memang tak faham apa benda maksud dia. Okey. Komuniti berdasarkan peraturan, berorientasikan rakyat, berpaksikan rakyat. Okey. APSC 1 menggalakkan semua langkah perundangan pentadbiran yang sesuai untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi orang kurang upaya secara penuh dan mengambil bahagian dalam kehidupan dan politik untuk mengundi, dipilih dan mendapat keadilan secara sama rata dengan mereka yang tanpa kecacatan. Okay. Macam Nadia ada sebut tadi, menggalakkan akses kepada maklumat laman sesawang, sektor awam, sektor swasta yang munasabah untuk perkhidmatan mahkamah, pilihan raya yang boleh diakses dari sudut pelbagai alternatif lah, braille audio, format yang reka bentuk sejagat dan sebagainya. Mewujudkan rangkaian profesional dan pertubuhan bantuan guaman yang boleh diakses khususnya dalam orang kurang upaya dan hak asasi manusia untuk memberikan bantuan undang-undang kepada orang kurang upaya yang tidak mampu mendapatkan perwakilan undang-undang. Betul. Okey. Itu satu benda yang menarik sebenarnya bang. Sebab kita sekarang antara isu yang agak mungkin nak kata hangat tak juga, sebab dia kadang-kadang hangat, kadang-kadang tak hangat. Tapi adalah isu tentang akses to justice, akses kepada keadilan untuk OKU. Macam tu sebelum ni kita ada isu Nagendran, dan sebelum ni bila kita cerita berbual tentang ada gerakan pindaan akta OKU 2008 pun, antara isunya ada segi akses kepada keadilan. So antara kritikan yang kita dengar adalah kalau OKU itu dinafikan haknya, dia nak bawa ke mahkamah, dia tak mampu nak bayar peguam. Sebab saya tidak, sebab saya bukan pakar, tapi setahu saya kita tak ada public defender system macam dekat US lah. So mungkin alternatifnya adalah untuk gunakan peguam yang berbayar lah. Boleh cuba cari peguam berbunuh kan. Tapi ini yang menariknya, kalau kita lihat pada APSC 3 tadi, kita boleh wujudkan satu jaringan
jaringan perkhidmatan bantuan guaman tu untuk OKU yang memerlukan dan tak mampu untuk bayar lah. Ni satu area ni. Jadi ni satu contoh lah, kalau kita punya aktivis kita nak fight pasal ni boleh. Antaranya kita fight dengan sekarang siapa menteri yang pegang undang-undangan parlimen tu, ini bawah kuasa dia sebenarnya. Kita mungkin ada satu program itu dengan peringkat kerajaan. Mungkin kita juga boleh collaborate dengan bar council sebagai contoh untuk latih program-program tentang isu-isu berkaitan dengan OKU di segi atau OKU isu pasal accessibility, sebab kadang-kadang program pun dah kena faham juga apa benda-benda ni kan, supaya dia boleh cari alasan-alasan perundangan untuk dia bantu anak guam ni lah. Dia satu perkara yang mana even dalam satu program berkenaan dengan pengalaman kan, ada peguam menyatakan berkenaan dengan atau OKU kan. Kalau kita pergi antara kaedah untuk test atau OKU tu sendiri kan, di sisi judiciary kan, judiciary kan. So kena bawakan isu-isu yang violate in term of apa yang termaktub dalam Akta OKU, apa yang melanggar Akta OKU itu sendiri. So kat situ baru kita orang kata ada precedents yang mana ada pendahulu yang mana perkara ini telah dibawa ke mahkamah dan mahkamah telah putuskan perkara ini. Dan dari situ dia bagi validity lah dari satu sudut. Satu step lagi, step of validity berkenaan undang-undang tu yang boleh kita bawa untuk memperjuangkan hak kita dari satu cabang yang lain berkenaan judiciary kan. Kalau kita berkenaan demokrasi atau pembahagian pemisahan kuasa dari sudut ada tiga apa dia? Lupa. Judiciary, eksekutif dan juga legislatif lah. Legislatif parlimen lah. Parlimen, dan juga DUN lah. Yes. So kat situ kita boleh, benda tu dia perlu lawyer kata perlu dibawa dan perlu dicabar. Sama ada perkara tu akan menang, akan kalah, akan stand atau tak, itu there's a second thing lah. Tu kat situ yang mana Nadia kata perlunya ada lawyer yang APSC 3 ni mewujudkan rangkaian profesional bantuan guaman untuk orang kurang upaya. Bukan sekadar isu, of course isu orang kurang upaya juga orang kata across dia punya, bukan sekadar apa yang termaktub dalam Akta OKU saya. Dia sebagai manusia yang lain, manusia biasa yang lain, ada hak-hak yang lain yang undang-undang negara berikan. Tapi dari satu sudut yang lain, khusus untuk Akta OKU boleh dicabar, boleh diuji kan, untuk mungkin orang kata test dia untuk dapatkan orang kata pengesahan yang lebih kuat lah. Itu satu perkara yang menarik, tak pernah lagi kan, tak pernah lagi kan. Saya tak setakat pada pengetahuan saya tak pernah dengar lagi ada gerakan yang buat benda-benda macam ni lah. So ini mungkin salah satu peluang. Mungkin yelah sebab kalau nak harapkan satu NGO, 2-3 NGO je buat benda ni semua sakit juga kan. Jadi kena mungkin ada pembahagian peranan ke kan. Mungkin kau buat ni, kau buat topik ni, kau buat topik tu. Okey, so menarik. Okey. Apa lagi poin-poin yang menarik bahawa APSC ni? Okey, kalau saya boleh jadi rangkaian orang kurang, persatuan orang kurang upaya ke apa? Macam mana maksudnya? Apa yang Nadia nak sebutkan tadi berkenaan orang kurang upaya, rangkaian orang, contoh APSC 7 memperkukuhkan rangkaian persatuan orang kurang upaya dan agensi kerajaan yang mengendalikan kepentingan orang kurang upaya di ASEAN dan menggalakkan penyelarasan rakan ASEAN dalam pelaksanaan komitmen hak asasi antarabangsa dan serantau yang berkesan melalui perkara berikut. Betul. Okay. Jadi kalau kita lihat 7 tu ada pecahan, 7.1, 7.2, 7.3, 7.3 sampai 7.8 kalau tak silap saya.
Jadi jadi poin utamanya tadi tentang itu, tentang kerjasama antara pertubuhan OKU dan juga badan-badan lain lah, termasuk dari segi pembuat dasar. Ini adalah satu mesej yang penting yang perlu kita fahami dan kita hayati tentang Pelan Induk Pengupayaan ASEAN. Dia itu adalah peri pentingnya penglibatan OKU dan pertubuhan mereka. Kalau kita lihat hampir boleh kata hampir ke semua program-program tindakan, dia pasti akan sebut melibatkan OKU dan pertubuhan mereka, melibatkan OKU dan pertubuhan mereka, melibatkan OKU dan pertubuhan mereka. At least salah satu ataupun kedua-duanya sekali. Jadi itu satu ciri yang sangat penting, sebab kita semua sangat maklum, kita pun tahu kalau kita nak lihat pada insurans strategi insurans, matlamat kedua adalah berkaitan dengan penglibatan OKU dalam pembuatan dasar, ya. Jadi mahu tak mahu kita kena libatkan OKU. Jadi kat sini dia ada macam menggalakkan sekurang-kurangnya menggalakkan interaksi antara OKU dan juga pihak kerajaan dan juga badan-badan lain. Jadi kalau kita lihat 7.1 tu sangat menarik, program tindakan PSC 7 sangat menarik sebab dia cover banyak benda, 7.1, 7.2, 7.1. Cuba kita pergi pada 7.1. Silakan. Okay, Nadir dengar saya baca. Membangunkan kumpulan pakar mengenai hak asasi orang kurang upaya. Yep. Termasuk pakar dalam kalangan orang kurang upaya untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan penghargaan terhadap kepelbagaian cabaran dan inovasi dasar negara di negara anggota ASEAN, termasuk melalui rangkaian Universiti ASEAN, iaitu ASEAN University Network, AUN dan Pusat Pengajian ASEAN. Apa benda ni? Kenapa dia spell out ASEAN University Network ni? Sebab ini yang menarik, sebab dia secara jelas, walaupun mungkin pihak-pihak lain pun boleh ambil tindakan ni, taklah maknanya semua orang yang dinyatakan dalam ni je yang perlu buat, orang lain tak boleh buat. Tak, orang lain boleh buat juga. Tapi ini yang menariknya, dia dah point out, dia dah tujukan benda ni jelas-jelas siapa yang kena buat, macam mana caranya. So platformnya di sini adalah ASEAN, rangkaian Universiti ASEAN. Kita tahu ASEAN ada rangkaian Universiti rangkaian Universiti ASEAN yang terbahagi kepada pelbagai bidang. Salah satunya ASEAN University Network on Disability and Public Policy lah, DKUM. Jadi contohlah kalau kita nak ambil AUNDPP sebagai contoh. Jadi AUNDPP apa dia boleh buat? Dia perlu lebih committed lah untuk lahirkan generasi cendekiawan, generasi pakar. Di sini perkataan pakar ya. Jadi mungkin antaranya mungkin dari segi pemberian scholarship, beasiswa. UNDP sudah ada bagi beasiswa di peringkat sarjana, mungkin lepas ni dia perlu bagi pada peringkat PhD kan, ataupun mungkin ada program pasca doktor. Perkara yang disebutkan ni pakar mengenai hak asasi orang kurang upaya. Yep. Adakah kos mengenai hak asasi orang kurang upaya ni atau khusus? Kalau nak kata di Malaysia secara spesifik tidak ada. Kalau kita nak kata spesifik di Malaysia, khusus program pengajian spesifik berkaitan pengajian keterupayaan di Malaysia tidak ada. Saya ada dengar cerita lah, ada satu dua pensyarah yang mungkin nak perkenalkan satu dua subjek lah, tapi subjek dia bukan program pengajian. Sebelum ni kita tahu dekat UDMAS ada Center for Excellence for Disability Studies, COEX. Tapi sudah tak silap saya pada tahun 2018 telah ditutup atas faktor-faktor tertentu. Sedih jugalah sebab saya pun ada niat juga nak pergi sana kan. Tapi kalau nak kata di Malaysia memang tidak ada bang. Inilah peluangnya. Mungkin idea saya sebelum ni orang akan ambil. Kita wujudkan satu institusi ataupun kita perkenalkan program-program beasiswa sama ada untuk mereka melanjutkan dalam negara ataupun luar negara dalam bidang-bidang berkaitan dengan OKU. Walaupun mungkin di Malaysia tidak ada program pengajian berkaitan dengan OKU, tapi mungkin kita boleh perkenalkan satu program beasiswa. Okey, contohlah nama dia program beasiswa cendekiawan OKU sebagai contohlah kan, contoh. Kita tak kisah okey tak kisah. Awak ambil bidang sosiologi ke, ekonomi ke, kerja sosial ke, geografi ke, even sastra, kesusastraan sekalipun,
Yang penting awak punya kajian berkaitan dengan OKU dan boleh bagi impak, ada potensi impak kepada komuniti OKU. Tak ada masalah. Daripada situ kita perlahan demi perlahan untuk, sebab kita tak ada program pengajian khusus, so daripada situ itu mungkin cara permulaan untuk kita bangunkan generasi pakar. Bila dah ada generasi pakar, nanti dah ada ramai doktor-doktor dalam pelbagai bidang yang berkaitan dengan OKU, kita wujudkan satu program pengajian ataupun mungkin wujudkan satu fakulti ataupun institut pendidikan di Malaysia. Kalau di luar, di negara-negara lain ada bang. Indonesia sudah ada, Thailand sudah ada. Kenapa? Saya pernah baca satu statement ni lah. Saya tak tahu. Orang yang buat buat kajian berkenaan orang kurang upaya di peringkat PhD, ada orang kata dia punya ada suara-suara sinis yang memandang memandang rendah sikit lah berkenaan dengan study berkenaan orang kurang upaya. Dan yalah, kalau orang kata dari sudut perkara tu macam ada lagi stigma berkenaan dengan even dalam dunia akademik berkenaan perkara itu. Ini satu benda yang menarik. Barangkali mungkin kita perlu satu forum ataupun satu conference berkaitan benda ni saja untuk kita cerita tentang isu ini saja. Macam mana nak cakap realitinya memang itulah. Dia ada pihak yang betul-betul ikhlas dan memang betul-betul nak belajar dan juga nak perjuangkan isu-isu berkaitan OKU, itu kita tak boleh nafikan. Tetapi melihatkan kepada perkembangan semasa, isu OKU ni lama-kelamaan dia makin sensasi, bila makin sensasi dia macam makin popular, bila makin popular ramai orang berminat tau. Sama ada dari segi, boleh bagi dari segi kerjaya, dari segi duit, prestige dan sebagainya lah. Jadi orang mungkin akan memang ada kritikannya, pengkaji-pengkaji yang buat kajian berkaitan dengan OKU ni mungkin dia mengkomoditikan OKU dan pengalaman mereka hanya untuk tujuan kerjaya akademik mereka lah. Lagi satu, kalau dari sudut yang lain berkaitan dengan orang kurang upaya itu sendiri, dia buat orang kata menyambung pelajaran dalam bidang orang kurang upaya, hak asasi orang kurang upaya atau isu berkenaan disability kan, disability studies. Kebimbangan berkenaan dengan marketability diri dia. Yep. Okay. Itu pun memang ada perkara ni agak kompleks dan juga memang mencabar. Dari satu sudut, orang yang sudah ada posisi, bila dia buat kajian berkaitan OKU, dia diangkat sebagai pakar. Okay. Tapi pada masa yang sama, terutamanya dalam kalangan OKU yang buat kajian pasal OKU, dia tak dapat dia tak dapat menikmati apa yang sepatutnya orang lain dapat, pekerja-pekerja lain semua dapat. Mungkin dia tak dapat nak jadi pensyarah, mungkin dia tak dapat dari segi kontraknya mungkin dia masih lagi pensyarah kontrak, atau mungkin dia menyebabkan OKU pilih bidang-bidang yang lebih umum, dan tidak buat pengkhususan berkenaan dengan orang kurang upaya itu sendiri. Ya, antara sebabnya satu, macam abang kata tadi, bidang pengajian berkaitan OKU ini tidak begitu, apa orang kata, macam mana kata orang Melayunya, lumayan. Pendapatan dia tak boleh buat datang pendapatan lumayan. Sebab even itu satu. Yang keduanya, sebab orang pun macam saya kata tadi, ramai orang pun macam kalau dalam kalangan kita
kita nampak macam ramai je orang yang nak perjuangkan pasal isu OKU, ramai orang faham pasal OKU, Cakna. Tapi di luar sana sebenarnya kita ada berapa 30 juta rakyat Malaysia yang berapa ramai je yang betul-betul sedar pasal OKU. Okay. Kita nampak macam dekat kita kat Twitter kita, kat Facebook kita, bila kita post orang like atau orang ada, atau kita tengok ada orang lain kat post benda yang sama. Tapi sebenarnya itu echo chamber tau. Itu realitinya. Sebab kita sebenarnya komuniti kita yang betul-betul Cakna ni pun berapa orang je. Di luar sana lebih ramai lagi yang tak faham. Jadi mereka tak nampak benda sebagai penting. Contoh je mudah saja. Kita tengok dari segi dasar-dasar kerajaan, berapa banyak je dasar kerajaan bila walaupun cerita pasal inclusivity tapi ada tak isu OKU dalam tu. Banyak lagi acara-acara di luar sana bila diorang buat gerakan sivil, contoh baru-baru ni gerakan Marhain, tak ada isu OKU. Baru-baru ni ada persidangan tentang persidangan sosialisme di peringkat Asia, di negara-negara ASEAN. Tak ada isu OKU. Isu wanita ada, isu OKU tak ada. Ni bukan nak cemburu lah kan, tapi just nak cakap memang tak ada isu OKU. Baru-baru ni ada gerakan tentang nak reform pendidikan tinggi. Tak ada isu OKU. Itu realitinya. Jadi satu tak nampak lumayan, tapi agak pelik juga orang yang dah ada posisi, bila dia buat kajian pasal OKU, dia nampak lagi popular. Tu ada contradiction kat situ. Yang kedua, orang tak nampak pentingnya benda tu, topik tu. Yang ketiga bang, kita pun kena ingat, OKU kita pun mungkin tak minat dengan bidang isu dia mereka sendiri. Tapi ada beberapa faktor lah kita kena ingat. Mungkin sebab kita dalam keadaan sekarang mungkin diorang terpaksa nak jaga isi perut sendiri. Diorang tak ada masa untuk fikir tentang isu-isu yang lebih besar. So, dia mungkin satu sudut yang lain, dia menampakkan mungkin benda ni mungkin dia orang nampak memperjuangkan hak OKU ni it's not an academic exercise, just orang kata kalau jadi advocator atau pejuang hak OKU ni macam nak kerja amal. Itu sebenarnya berbahaya juga sebenarnya. Of course kerja amal, siapa yang nak buat kerja sebagai kerja amal silakan. So dia nampak benda tu sebagai kerja amal, tak perlu dapatkan apa orang kata recognition ke apa. Tak perlu. Tak sebagaimana bidang-bidang yang lain lah. Dia aku ekonomis ke, aku ke apa benda ke pakar sekian-sekian ke, pakar perundangan ke, pakar apa ke semua. It's not that on that par. Orang kata. Itu yang menarik kan? Itu yang menariknya. Bila cakap macam tu, saya pun terfikir kebanyakan ni sebab kita tak ada satu bidang pengajian keterupayaan tu, tak ada. So seolah macam isu-isu OKU ni macam terpaksa bergantung kepada kewujudan bidang-bidang lain untuk dia berkembang. Seperti mana yang sekarang kita buat lah, macam saya tengah buat lah, sebab saya bidang sosiologi, sebab tak ada pengajian keterupayaan, saya terpaksa gunakan bidang inilah untuk kembangkan. Sama juga macam kawan-kawan kita lain yang bidang undang-undang, dia buat kajian pasal OKU, atau yang bidang-bidang mungkin yang bidang pasal teknologi, ada buat berkaitan teknologi, teknologi bantuan, macam tu lah, sebab kita tak ada bidang tu. So ini adalah, kalau kita lihat APSC 7.1 ini adalah satu perkara yang menarik yang kita boleh usahakan sama-sama lah. Sebab itulah macam sebelum ni, dia bagi saya dia berkait juga tentang isu pembangunan dan pemerkasaan kebijaksanaan tempatan, local wisdom itu. Sebelum ini saya dah bercakap, kali ini pun saya nak ulang lagi sekali. Kita memang sudah tiba masanya kita kena lihat pada isu local wisdom, kebijaksanaan tempatan itu. Kita kena perkasakan, kita kena ketengahkan. Contoh ni orang macam Barizal, kita ada ramai pemikir lain macam Barosli, kita macam ramai orang yang budak-budak masa sudah PhD, even budak tak semestinya ada yang PhD pun perlu, ramai juga pemikir. Cuma barangkali kita kena asah. Kadang-kadang mereka tak nampak pengalaman mereka tu boleh dihubung kaitkan dengan isu yang lebih besar. Tapi mereka ada keupayaan itu. Mereka ada idea-idea itu. So kita kena asah lah benda ni. Saya bercakap ni bukanlah semata-mata dalam konteks akademik, kena tulis paper, tulis buku, tak semestinya. Dia boleh dalam bentuk practice juga. Mungkin dia tolong, sebagai contoh mungkin ada ahli masa yang mungkin boleh kita asah dari segi local wisdomnya tu, kita gunakan, kita gembelik, mungkin dia boleh tolong masa untuk create
ILC yang lebih canggih sebagai contoh. Kan, ataupun mungkin boleh create, dia boleh tolong macam mana nak wujudkan institusi agensi pemulihan ataupun agensi fizioterapi untuk SCI setanding di India sebagai contoh. Dia benda ni macam dia punya optik kan, orang kata optik berkenaan dengan satu topik tu macam kurang menarik, kurang seksi, kurang orang kata kurang orang kata kurang appealing lah, tidak menarik kepada setengah tu. Just optik and psikologi manusia berkenaan apa persepsi kita berkenaan satu perkara. Because sebab akhirnya persepsi itu relatif lah kan. Bagaimana kita nak melihat perkara itu, dari sudut mana kita nak lihat sudut perkara itu, it can be menarik dan it can be negatif lah kan, kurang menarik dan sebagainya. Kalau kita nak pandang benda tu macam seakan-akan benda tu tak berapa, orang kata it's not very academic and it's not very orang kata bukan satu contoh kerjaya tu sendiri kan, bukan satu kerjaya yang macam kerjaya-kerjaya yang lain so called lah kan, and so called. So tak apa, saya nak buat kerja ni sebagai saya nak pujakan hak OKU sebagai kerja amal saya saja. So bukan kerja, orang kata kerja full time and bukan kerja profesional lah, bukan kerja profesional. So in term of that lah, in term of profesional, nak mengangkat satu perjuangan berkenaan profession tu, bukan lebih kepada profession yang lebih bersifat profesional. So dan menampakkan perkara itu lebih signifikan. Bukan sekadar kerjaya-kerjaya yang lain yang lebih hanya orang kata standard traditional ways that we see, yang kita nampak itu dia ada kerjaya kan, dia ada. So awak kerjaya sebagai apa kan? Dia kalau kita nak lihat, kalau kita nak lari sedikit perbincangan tu, kalau kita tengok dalam konteks pekerjaan macam yang abang kata tadi, dia kait juga dengan persepsi kita sekarang, budaya kerja kita, budaya fikir kita sekarang, ideologi kita yang utama, iaitu pekerjaan kita apa-apa kena ikut industri. Even dasar kerajaan pun macam tu. Bidang pengajian di universiti kena ikut industri. Kena industri relevan katanya. Pelajar, anak-anak muda kena pandai pilih bidang pengajian yang boleh yang ada tuntutan industri, yang ada demand daripada industri. Itu pun jadi kita tak ada industri OKU per se. Ada sebenarnya, cuma kita bukan industri yang macam industri economic strategic high impact industri macam AI tu, tak ada. Ada industri tu sebenarnya invisibly, tapi itu cerita lain lah kan, kita juga cerita dari segi ekonomi politik kan. Tapi ini sangat menarik. Tapi itulah, apa-apa kena ikut industri lah. Jadi industri tidak menuntut golongan pakar yang dalam hak asasi manusia atau OKU ni, termasuklah lagi walaupun kita boleh bawa pengetahuan teknikal, contohlah orang kata senang je nak employ OKU, kita buat DET training untuk human resource officer. Yes. Tapi bila dah ada, macam mana dia nak kat workplace tu, macam mana? Adakah dia tahu dari segi macam nak buat job modification, job matching, dari segi assistive technology? Sebab DET tu adalah asas, adalah umum. Dia perlukan kemahiran teknikal. Jadi kita perlukan orang yang macam ni untuk beri kemahiran teknikal, pengetahuan teknikal kepada industri tu. Potensi tuntutan tu ada bang, potensi for supply and demand tu ada. Cuma mungkin sebab orang tak, macam abang kata, dia tak nampak the significance, tak nampak the importance. Kerja amal saja, bukan kerja profesional. Dia je tu lah. Dia kembali kepada satu, orang kata kalau kita belajar berkenaan dengan labor atau labor use, labor economics kan, atau apa falsafah di sebalik orang kata kerja dan gaji kan. Benda tu kembali kepada perkara tu lah, sama ada kita nak menilai secara umumnya kerja kita kerja bergaji atau kerja tak bergaji, kerja sepatutnya terima gaji, atau dari sudut ekonomi tu sendiri kan. Bila kerajaan mengadakan polisi, adakah polisi tu juga bersifat
dia persepsi lagi benda ni berkenaan persepsi sama ada aktiviti contoh kesihatan, public health dipandang berkenaan dengan orang kata it's not hospital kerajaan bukan untuk buat duit. Kan? So dia macam kalau ada tabung tu itu macam dia punya tempat bocor lah tabung tu, tabung duit dia tempat bocor. But then kita orang kata kena nampak beyond bocor tu lah, apa yang signifikannya dalam the whole system of kenegaraan tu kan, dari sudut ekonomi tu sendiri. Kalau rakyat sakit, kalau rakyat tu apa semua, so bukan disebabkan hospital kerajaan tu tidak generate income, memberi makna hospital kerajaan tu it's not economically significant. Dari sudut keperluan untuk buat perkara tu. Sebab kalau kita gunakan standard duit itu ataupun sebagai standard, memang dia tak ada lah, dia memang tak produktif lah. Dia tak buat duit. Dia tak buat duit. Dia memang tak buat duit. Dan dia penting untuk tapi rakyat itu. It's important facet. Betul. Sama dengan isu berkenaan OKU ni juga kalau kita nak tengok. Kan? Dari sudut fabrik masyarakat dan fabrik negara tu, kat mana kepentingan dia. Perspektif yang kena diubah kan? Kalau ada lagi perspektif yang orang kata again ambil masa lama untuk ubah perspektif. Yes. So kita dah dekat 1 jam. So kita sampai episode 1. Mungkin nanti kita akan pergi lagi APSC mungkin boleh kita pergi ke AAC dan juga ASCC pula. Cuma kalau kita boleh, kalau kita nak terus fokus pada untuk yang bawah APSC ni, mungkin macam saya kata tadi lah, ada beberapa benda yang menarik sebenarnya bawah APSC ni. Contoh kalau abang boleh tengok APSC 10 tak silap, 10 atau 11 berkaitan dengan refugee, pelarian dan juga pencari suaka. APSC 10 atau 11 tak silap saya. Usahakan ke arah ASEAN bebas dadah bukan? Sebelum tu kot. APSC, sebelum atau selepas tu? Berkenaan apa? Pelarian dan pencari suaka. 12. 12. Alright, sorry. Menyeraskan usaha ASEAN Committee on Disaster Management ASEAN. Mana sebelum lagi lah. Mana 10 lah. Bukan sorry, 11 betul 11. Memperluaskan perlindungan dengan kerjasama persatuan orang kurang upaya bagi pelarian dan pencari suaka yang kurang upaya berdasarkan undang-undang antarabangsa nasional dan anggota ASEAN termasuk UNCRPD. Ni satu benda yang menarik. Kita satu benda yang menarik sebab kita tak cerita lagi pasal ni bang. Saya rasa kalau saya tanya abang pernah ke dengar perbahasan tentang disabled refugees and asylum seekers dekat Malaysia? Mungkin ada, mungkin tak ada. Tapi kita tak pernah dengar lagi. Adakah kita dah ada dasar untuk tolong mereka? Ataupun dasar kita efektif tak efektif? Kita ada tak, kita tak pernah, sejujurnya saya tak pernah dengar lagi orang tanya, ada tak refugee OKU dalam kalangan OKU? Refugee di bawah data dekat UN HCR? Saya tak pernah dengar lagi. Ni satu benda yang menarik. Jadi mungkin secara perlahan-lahan, kalau ada NGO yang berminat kan, mungkin kita boleh collaborate dengan CSO lain yang banyak deal dengan refugee dengan asylum seekers. Untuk kita dia satu perkara yang menarik. Satu perkara macam contoh kalau in term of apa yang berlaku, contoh konteks SCI lah, berdasarkan pengalaman saya yang face dengan banyak yang pekerja kita ramai pekerja asing. Satu ada juga yang saya pernah jumpa daripada negara-negara yang ada masalah political issues atau dia mencari suaka politik lah di negara kita. Dari sudut dia sendiri auto OKU dan macam mana in term of survival dia, keperluan dia di negara ni lah. Ada yang berlaku kemalangan di negara ini ketika belajar di sini, ketika apa semua, and then berlaku kemalangan. Ramai yang Singapura kena spinal cord injury dari sudut tempat kerja ke, tengah belajar, sambung belajar dekat sini jadi spinal cord injury dan sebagainya. And then macam mana terus dengan macam kita rakyat Malaysia, healthcare in term of that free kalau OKU apa semua dan boleh cover. Kalau bukan rakyat Malaysia, bukan rakyat
Dia punya cost tu tinggi lah. Yep. Ya. Memang tinggi. So tapi kalau kebanyakan dia mereka ni bukan daripada negara-negara yang bukan negara kaya kan. yes. So ya, sebab hak dia sebagai seorang manusia. Atas dasar dia different borders, different nationalities. So yes. yeah. Ini yang menariknya bila kita cerita pasal hak asasi manusia, kita kebanyakan orang masih lagi berfikir dalam kerangka fikir sempadan dalam lingkungan sempadan tertentu. Jadi dia tak boleh rentas. Itu adalah tanggungjawab negara dia lah, negara asal dia untuk tolong dia. Kalau itu pun kalau negara asal dia nak. Kalau negara asal dia iktiraf hak asasi manusia lah kan. Jadi itu satu benda yang menarik sebenarnya. Bila sentuh buat perkara ni, ada satu yang baru-baru ni viral lah. Mungkin I'm not sure. This is just part of my 2 cents lah. Dia bukan berkaitan dengan OKU, tapi budak kanak-kanak. Yes. Ada satu video viral kanak-kanak. Mungkin saya tak pasti nationalities. Viral disebabkan dia macam minta sedekah dan dia marah orang yang minta yang diminta tu lah. Sebab in term of tak bagi dan sebagainya. So the perbuatan kanak-kanak tu dirakam dan viral. So dan kadang ada komen-komen yang negatif berkenaan perkara tu, yang mana kadang kita kata satu perkara yang tak sepatutnya lah. Yang mana budak-budak tu, kanak-kanak tu bukan dia pilih untuk buat benda tu. Yep. Dan dia tak sepatutnya berada di luar sana untuk buat perkara tu. Betul. Disebabkan dia tak ada sistem sokongan seperti mana anak-anak kita yang duduk kat Malaysia ni. So kalau kita ada kes berkenaan pengemis kan, JKM mungkin boleh ambil tindakan bawah bidang kuasa JKM. Kan, kalau ada letak bawah rumah lindungan ke dan sebagainya. Tapi kanak-kanak yang tak diiktiraf kenegaraan yang akan jadi bawah kuasa immigration Yep. Sama ada dia dapat perlindungan dari sudut tu atau tak. Dan tindakan kalau netizen mengeji dan meluat tentang keadaan perbuatan kanak-kanak tu tak sepatutnya. Sebab itulah rakyat kita di Malaysia ni kena, sama ada netizen ataupun citizen, kena ambil kira nuansa itu, the nuance of such issue. Dia kena tahu konteksnya lah. Sebab macam Abang Rizal kata tadi, of course kita kata contoh kerja pengemis itu bagi kita kerja yang hina ke keji, bagi saya tidak lah pun. Tapi sebenarnya ada isunya, ada faktornya kenapa dia buat macam tu. Bukan sebab dia malas ataupun dia ni, barangkali ada sebab keluarga, barangkali ada sebab dia memang susah nak cari kerja, atau tak ada, macam Abang kata tadi, tak ada sistem sokongan. Tambah-tambah lagi kalau kanak-kanak, mana ada kalau dia ada sistem sokongan yang baik je. Macam anak-anak kanak-kanak dekat Malaysia ke apa semua kan. Kalau tak ada parents jaga, tak ada siapa yang ambil peduli, saudara mara ke apa semua, dan kalau parents yang susah pun sendiri kan, kadang-kadang terpaksa buat perkara-perkara macam tu. Even nak survive. Sebab yang penting bagi dia adalah makan. Kalau dia terpaksa disebabkan oleh sindiket ke apa semua, itu bukan salah dia juga. Bukan salah dia juga kalau dia sedikit sekalipun. Kita lebih biasa orang kata nak lebih ada empathy lah, in term of lagi-lagi of course kita faham in term of borders tu dia significance to it lah. Ada kenapa ada borders tu, kita faham kenapa penting ada borders. But then jangan orang kata terlalu orang kata iyalah nation state punya nationalist nationalist nation in term of this sebenarnya xenophobic sebenarnya, tapi tak apalah. nanti marah pula kemudian perkataan tu je. Tapi tak adalah, benda tu kena sedar lah. Tapi itulah, dia yang penting kena faham nuansa itu. Sama juga, tak kisah kes orang asli, pasal isu tanah orang asli, isu kanak-kanak yang tidak berdokumen, yang tidak sah taraf, isu OKU sekalipun. Dia kena mereka ni yang nuansa itu kena itu pentinglah untuk diambil kira. Okey, kita cover ASEAN
enabling master plan sampai APSC saja. Tak, tu pun tak habis, banyak lagi kita nak Ada banyak, ada, tapi sebenarnya APSC begitulah macam yang saya sebutkan tadi, dia bercerita pasal sistem politik, sistem demokrasi, sistem parlimen, pasal sistem kehakiman ataupun judiciary. Tadi dia sebut juga pasal jenayah transnasional, pasal dadah, sebab mereka lihat dadah itu masih lagi sebagai dalam perspektif security, keselamatan, walaupun mungkin ada pihak yang mula melihat benda itu sebagai isu perubatan, tapi bagi saya sebenarnya bukan isu perubatan sekalipun. Masalahnya itu adalah isu ada kait juga dengan sistem isu sosial dan sekitaran juga sebenarnya. Tapi tak apalah. Cuma itulah, dia ada cerita pasal jenayah transnasional, tentang dadah, anti dadah, tentang pengurusan bencana. Ini pun sangat relevan. Bencana ni sentuh dua tempat, bawah APSC, Komuniti Keselamatan Politik, dan juga bawah ASCC, Komuniti Sosio Budaya, Ada dua tempat sentuh pasal bencana. Kita belum pergi tapi itu nanti isu dulu lah. berkenaan bencana yang baru-baru ni berlaku dan impact kepada OKU tu sendiri. Itulah kita manusia setiap the value of humans and even satu nyawa pun is very significant, dan adalah isu-isu dengan OKU yang tak apa diselamatkan. Contoh orang kalau banjir tu ada orang yang boleh panjat atas bumbung rumah kan. Kalau tak semua orang boleh panjat bumbung rumah. Saya pun rasa saya tak larat panjat bumbung tu. Saya rasa tak lepas. So itulah, minta maaf that kita satu bencana yang berlaku. Dan InsyaAllah kalau ada ruang dan peluang nanti bang, mungkin kita boleh adakan satu sesi khusus saja berkaitan bencana lah. Itu pun banyak juga benda yang kita boleh bincang. Saya pun berminat juga dan dengan pengalaman kawan-kawan kita yang berkursi roda. Saya pun boleh kongsikan juga pengalaman kawan-kawan kita yang lain yang buta semua sebab ada banyak isu-isu pengalaman-pengalaman itibar yang kita perlu ambil kira juga lah, terutamanya pihak kerajaan Malaysia. At least ada something, ada yalah, kita tengoklah nanti macam mana dia kita eksplorasi kita berkenaan isu tu. So untuk ASEAN Enabling Master Plan kita sampai ke APSC saja. Nanti mungkin kita akan sambung lagi 1, 2, 3 sampai mungkin kita sepuas hati kita dah cover apa yang sepatutnya di cover dalam ASEAN Enabling Master Plan. Nadir ada nak promote Facebook ke kenaan ASEAN Enabling Master Plan ke? Yes, boleh. Kalau rakan-rakan sudi boleh like dan juga follow Facebook page ASEAN Enabling Master Plan Malaysia ASEAN Enabling Master Plan Malaysia. Itu adalah Facebook page kendalian saya, Alfa, dan juga Wang Yun Long. Kita kalau ada apa-apa maklumat terbaru berkaitan dengan plan induk ni dan juga di berita-berita di ASEAN, nanti kita akan kongsikan dekat situ. Kita juga ada buat beberapa kempen sebelum ni. Kita juga ada Twitter, Enabling Master Plan Malaysia Twitter. Jadi boleh follow, like dan follow kami lah di situ, dan boleh berinteraksi lah dengan kami di situ tentang isu-isu, kalau ada soalan ataupun ada apa-apa idea ataupun Facebook ni facebook.com/ASEAN Malaysia. Saya share dekat ruangan komen link kepada Facebook tu. So dari situ yang kita boleh explore, boleh follow. And then sambung ni. Itu sajalah. Itu dua, Twitter dan juga Facebook lah. InsyaAllah nanti bila ada ruang nanti kita boleh bincang pasal AEC dan juga ASCC dan juga perkara-perkara lain yang berkaitan lah. Okey. Setakat tu saja hari ini, kita pun dah cover agak banyak benda dan agak syarat dan berat juga topik kita ini. So InsyaAllah boleh ambil masa, tapi insyaAllah tak ada benda tak mustahil. Siapa yang ada peluang dan ruang, kita nak promote lah benda ni. Kita kena baca dokumen-dokumen yang benda ni untuk kita tahu apa ke mana kalau orang kata di sudut hak OKU. Betul. Isu-isu berkenaan OKU, ambil masa dan untuk kita go through the document lah untuk kita faham. Sebab satu perkara yang kita macam kita untuk belajar ni, orang yang
kita dah brainstorm in term of isu-isu OKU dan dah orang kita dah susun kan perkara tu. So antara satu perkara yang mudah kita ambil dan kita just bawa perkara itu untuk diperjuangkan. Yep. Kan? Dan benda ni pun dah diiktiraf oleh negara itu sendiri kan. Malaysia pun dah iktiraf dokumen ni. Yes, betul. Itulah saya seru juga beraktivis pemimpin pertubuhan untuk bacalah. Betul. Okey. InsyaAllah semoga sesi kita hari ini bermanfaat dan insyaAllah kita jumpa lagi pada sesi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.